Ingatkan nenek rupa-rupanya. Nenek tidur, tengah tidur kat dalam bilik. Tu kaki siapa? Lepas tu tengah pandang tu Mak Kamal masuk. Tapi waktu dia nampak Mak Kamal tengah masuk bilik tu, dia pandang bawah, tak ada kaki. Lepas tu pintu tu terbuka, and then semua Al-Quran tu terbalik. Kau ni siapa ni? Lepas tu dia balas, aku Azazil. Why do you seem so scared? All I wanted to do was play with you. I sound really fine. 아무렇지 않은 척 아무도 모르게. Hi and Assalamualaikum semua orang. Kamarina Hasim here. I hope you are in a good mood today because it's a good day to have a good day. So, kembali lagi kita hari ni dengan segmen cerita seram part 4. Okay, kita selalu sangat dengar pasal jangan cakap besar ni. Nak lagi dalam hutan. Kalau dalam hutan cakap besar sikit mesti orang tu akan kena kan. So situation tu sama macam ni, tapi dia berlaku dekat rumah Kamal. Okay, kita nak ambil mood seram sekejap. Gitu. Tak adalah, tutup lampu je. Tapi nak cerita seram kan, kita takkan nak buka lampu kan. Cerita dia dekat rumah Kamal tau. Tempat dia sebenarnya dekat bilik belakang. Rumah Kamal dekat dapur ada satu bilik. So kita panggil nama tu bilik belakang. Jadi dia akan cerita satu hari tu, masa Kamal kecil-kecil dulu kan, rumah Kamal ni setiap kali masuk mesti gelap. Macam dia ada satu suasana yang gelap dan rasa sunyi macam tu tau. Tapi bila keluar vibes dia lain. Vibes dia macam kita kat dunia lain. Bila masuk rasa gelap, suram, sunyi macam tu. Dan memang kat rumah Kamal memang orang-orang dia keluar masuk. So Kamal kecil-kecil dulu, Kamal ada seorang penjaga ni. Dia jaga Kamal dengan adik Kamal waktu kecil-kecil. Macam lepas kita orang balik dari tadika, sebab mak ayah kerja tau. Lepas tu kakak-kakak bersekolah. So nak jaga Kamal dengan adik Kamal waktu tu ada penjaga. Waktu tu penjaga Kamal tu tengah jaga adik Kamal dekat buaya. Lepas tu masa tu nenek Kamal ada sekali tau. Nenek Kamal pun duduk kat rumah kat KL ni tengah jaga. Lepas tu nenek cerita lah, nenek semalam dengar ada orang dekat dapur pukul 3 pagi tengah masak. So nenek kata nenek selalu dengar macam dekat rumah tu kalau tengah-tengah malam pagi-pagi buta macam tu, rumah tu hidup. Maksudnya macam ada je orang pergi toilet lah, orang berjalan, tengok TV lah, tapi tengah-tengah pagi buta. Mak kakak Kamal dia waktu tu dia pun ada, dia pun tengah dengar tau. Lepas tu dia macam takut lah, dia kata dia jadi takut lah. Macam takut ni, tak nak lah tidur kat rumah seorang macam tu kan. Lepas tu penjaga Kamal tu waktu tu dia cakap apa tau, alah kau ni tu pun nak takut. Tak payah takut lah, tengok cakap kan tak takut pun. Gaya dia cakap tu macam waktu tu tengah cakap besar. Dia memang tengah cakap besar. Dan esok tu muka dia berubah tau. Muka penjaga Kamal tu jadi lain. Dia macam dia diam je. Lepas tu dia tengah enjuk-enjuk baby dekat buayan kan. Dia diam, dia termenung macam tu. Sekali Mak Kamal perasan. Mak Kamal tanyalah dia, kenapa tak sihat ke? Lepas tu dia pun cerita. Dia kata tak ada Mak Long, sebenarnya semalam dia tengah enjuk baby dekat buayan kan. Tiba-tiba macam mana tengah enjuk baby, tiba-tiba dia nampak ada kaki tau. Dia nampak ada kaki kat bawah tu. Dia ingatkan nenek. Dia kata lah, orang ingatkan nenek. Rupa-rupanya nenek tengah tidur kat dalam bilik. So tu kaki siapa? Lepas tu esoknya lagi dia nampak lagi kelibat dekat cermin tau. Tapi cermin ada 2 bilik. Kita ada 2 bilik. Tengah-tengah tu ada cermin besar tau. Dan dekat sudut tu dia nampak kat sebelah cermin tu ada Mak Kamal. Mak Kamal tengah pandang. Tu Mak Kamal masuk. Tapi waktu dia nampak Mak Kamal tengah masuk bilik tu, dia pandang bawah, tak ada kaki. Maka macam dia pakai kain batik tapi kaki dia tak ada. So dia terbang weh. Dia macam ada pandangan. Astagfirullahaladzim. Lepas tu malam tu dia demam. Dan dia sejak tu dia tak nak cerita lagi pasal benda ni. Dia tak nak sentuh pun pasal nampak-nampak apa benda tu. Tapi sejak daripada tu dia selalu nampak sangat terlibat. Dia ada juga nampak kakak Kamal. Kakak Kamal waktu tu sebenarnya dia tengah jemur baju tau. Jemur baju sekolah dia dekat luar. Tapi dia nampak kakak Kamal tengah lari main-main dekat dalam rumah. Dia marah. Janganlah lari, nanti jatuh kang kan. Sekali tengok kakak Kamal masuk kat rumah dengan hanga-hanga macam tu. Macam
Tadi aku nampak. So benda tu tapi yang nampaknya cuma penjaga kamar ni je. So benda tu macam nak tunjuk tau kat dia. So dia menyerupai orang ni. Sejak tu kita orang kat rumah tu macam dah selalu cakap kat diri sendiri, jangan takut sangat, jangan berani sangat. Jangan takut sangat, jangan berani sangat. Lepas tu ada satu malam tu, kalau kita orang memang selalu tidur dekat bilik belakang tu tau. Macam tidur ramai-ramai perempuan dekat bilik belakang. Tapi selalu kena kacau. Memang selalu kena himpak. Kerap. And then ada satu hari tu kakak kamar dia tak tahan. Lepas tu dia pergi ambil Yasin dekat buaian baby tau. Dia ambil Yasin. Lepas tu esok pagi tu nenek kamar marah, kau ambil Yasin semalam kat buaian ni. Lepas tu kakak kamar anggut lah, sebab orang takut. Lepas tu nenek tu kata, kau tahu tak aku nak ambil Yasin tu semalam, aku dah kena kacau semalam. Malam tadi aku kena, tahu tak? Kat rumah tu orang semua berebut Yasin. Waktu tu Yasin tak banyak kat rumah kamar. Sampai satu hari tu kita orang tengah tidur, lepas tu kakak kamar tak tahan sangat kena kacau. Yelah kau bayangkan tengah-tengah ngantuk, lepas tu kena kacau pula kan. Lepas tu dia marah benda tu. Dia kata, ish aku nak tidur lah, janganlah kacau, lantak kau lah buat tidur tempat lain. So dia pergi ambil bantal, dia pergi lari bilik mak kamar tau. Lepas tu kita orang lain semua ikut lah kan. Bangun tinggalkan bilik tu, kita semua tidur kat bilik mak. Sekali ayah kata, kenapa ni? Tak nak orang nak tidur benda tu asyik kacau kan. Lepas tu ayah kata, tu pun nak takut lah, apalah. Lepas tu ayah pergi ambil bantal, ambil selimut, ayah pergi tidur kat bilik belakang tu. Lepas tu tak sampai berapa minit je, ayah datang balik ketuk pintu nak tidur bilik mak juga. Kita tidur ramai-ramai dalam bilik mak tu tau. Kenapa tau? Sebab ayah kata, ayah masuk je bilik, ketuk, keras betul bilik tu. Ayah duduk sini lah, ayah dah azan dah setiap penjuru kat bilik tu. Lepas Kak kata, kan orang dah cakap tak nak percaya. Lepas tu bawa lah pergi berubat kan. Bawa ustaz berubat kat bilik tu. So at the end, macam mana bilik tu boleh benda-benda tu hilang, tak tahu dari siapa. Tak tahu macam mana, sebab terlalu banyak orang claim. Sebab kita orang panggil ustaz macam-macam tau. Ustaz dari Siam ada, ustaz dari Indonesia ada. Sebab ada yang macam berkesan, ada yang tak. So kita tak tahu siapa antara banyak-banyak yang kita berubat tu mana yang betul. Sebab sampai last kali ayah yang betul-betul bertawakal. Kalau korang tengok ada video ni, kamu ada cerita macam mana last kali ayah end kan benda mistik ni dekat rumah. Nak cerita kisah seram yang kedua, tapi cerita ni berlaku dekat sekolah. Ini sekolah abang ipar Kama. Sekolah tu waktu tu dia sekolah menengah. Waktu dia sekolah menengah tu, sekolah tu dah berusia 86 tahun. Dan benda ni berlaku waktu 1997. Kama tak lahir lagi. Tapi apa yang membuatkan Kama nak cerita dekat korang cerita ni, sebab cerita ni seram dan bagi Kama unik juga. So nak jadikan cerita, dekat sekolah tu ada seorang lelaki ni, nama dia, kita panggil lah Abang Rahmat. Okay, bukan nama sebenar, kita panggil dia Abang Rahmat dalam cerita ni. Okay, so, dia ni ketua pelajar dekat sekolah tu. Dan dia orang alim lah. Dia antara orang yang disegani macam tu lah, sebab dia alim macam tu. Dia sangat-sangat baik. Lepas tu macam orang kata makhluk-makhluk halus kat sekolah tu, dia waktu tu tengah nak try, dia suka dengan budak-budak yang alim-alim ni. Ada satu malam tu, abang ni dia terkena, Abang Rahman ni dia terkena. Dia ada something masuk dalam badan dia. Semua asrama tu dalam 200 orang juga ah. Semua turun baca Yasin baca Yasin dekat asrama tu. Baca and then benda tu makin mengganas. So ustaz pun masuk ke Abang Rahmat ni dalam satu bilik. Bilik tu berkunci dan dia seorang je dalam bilik tu. Tapi macam bukanlah kurungkan dia, kita tak nak dia lari lah. Tapi dia, bilik tu ada dalam surau. Dan semua 200 orang tadi tu diarahkan pergi surau dan baca Yasin dalam surau. Surau pun baca. And then waktu tu surau tu dekat sebelah kelapa sawit tau. Waktu tu kat kelapa sawit tu angin dia kuat gila, macam ribut tau. Lepas tu dekat dalam surau tu ada satu almari. Almari tu isi ada Al-Quran banyak dalam almari tu tau. So tengah ribut-ribut, angin ribut, tiba-tiba senyap, tak ada angin. Dia dah diam ribut. Dan dia waktu tu semua macam suasana diam. Dalam 1 minit macam tu, boom, bunyi kuat gila. Tahu tak benda bunyi tu datang dari mana? Macam ada something yang hempas dekat almari Al-Quran tu. Macam ni almari, ada something angin yang macam tu. Lepas tu pintu tu terbuka, and then semua Al-Quran tu terbalik. Semua macam tu terkejut gila, sebab benda tu berlaku depan mata 2 orang tau. Depan mata 200 orang tu, semua orang nampak.
Lepas tu dia dah baca-baca. Diorang kuat lagi yang baca-baca. So Abang Rahmat tu macam dah okey dalam bilik tu. So ustaz tu pun bawa dia keluar depan surau tu lah. So dia lunjurkan kaki Abang Rahmat tu kan. Ingat kan dah baik. Sebab dia diam je. Dia diam macam dah tak meronta-ronta masa awal-awal tu. Sebab dah lunjurkan kaki. Sekali tu tak dia buat. Dia ketawa. Ya Allah. Kamu tak boleh bayang tau macam mana lelaki kena rasuk. Sebab selalu kita dengar perempuan je kan. Tapi lelaki ni baiklah. Lelaki kalau rasuk, bila dia agresif, dia mesti berganda-ganda kuat dia kan. So dia boleh gelak. Dia gelak, memang gelak macam perempuan tau. Macam tu. Aku tak nak buat semua lazim. Lepas tu mesti ada orang-orang yang tolong pegangkan si Abang Rahmat ni kan. So ada kawan dia seorang ni. Kawan dia ni memang berani lah. Dia marah. Dia macam tengah marah tu. Kau ni bodoh lah. Sekali tu benda tu Abang Rahmat, which is benda yang ada dekat dalam badan Abang Rahmat tu, dia cakap, kau lah bodoh. Lepas tu yang berani tu balas balik, kau ni siapa ni? Lepas tu dia balas, aku Azazil. Lepas tu lepas habis semua tu, si keluarga Abang Rahmat ni pun bawa lah dia balik. Bawa dia balik berubat dekat rumah lah kan. So dia tinggalkan sekolah macam tu je. Memang tak selesaikan kes tu tau. Dan sekolah tu dihantui lagi. Benda tu mesti menghantui sekolah tu walaupun Abang Rahmat tu dah pergi. So diorang macam-macam lah diorang buat dan macam-macam berlaku waktu tu. And nak jadikan cerita last sekali, dapat tahu rupa-rupanya makhluk halus yang ada dekat badan Abang Rahmat hari tu sebenarnya nama dia Suzana. Ustaz yang berubat dia ni yang cerita dekat diorang kenapa Suzana ni ganggu, sebab dia kata kau dah kacau tempat aku. So rupanya waktu tu sekolah diorang ni ada buat aktiviti gotong royong. So tengah buat gotong royong, and then ada satu pokok ni, pokok jajawi. Dia taklah tebal, dia tak besar pun, tapi sebab dia ada dekat situ, so Abang Rahmat ni rupanya Abang Rahmat ni lah yang tebang pokok tu. So benda tu marah. Sebab tu tempat tinggal dia. Sebab tu Abang Rahmat yang kena. Tapi satu sekolah kena kacau. Dia dekat situ ada juga orang kata, ustaz tu kata kalau nak tengok Suzana tu, diorang kena jelmakan diri diorang. Maksudnya diorang kena pergi kat kelapa sawit tu. Diorang ramai-ramai pergi dekat kelapa sawit tu sebab nak tengok Suzana tu macam mana tau. So ingatkan tipu lah apa kan. Sekali memang nampak dekat pokok-pokok kelapa sawit tu, dia mata warna merah sepasang dalam 2-3 pasang macam tu lah. Dan mata warna merah tu besar penumbuk, sepasang macam tu. Lepas tu tak tahu macam mana, lama kelamaan memang dah senyap. Benda tu senyap sendiri. Dia dah dengar orang-orang kena kacau semua kat sekolah tu. Tapi kat sekolah tu memang nak kata bahan tu sebab again sekolah tu dekat dengan kubur. Dan kubur dia kalau baca nama-nama kat situ semua dah 100 tahun ke atas dah. Dan ada satu kubur ni, dia kubur batu nisan dia macam biasa tau, tak ada nama apa-apa. Tapi diorang kata setiap kali lalu nak balik asrama, lalu malam mesti nampak batu nisan tu bercahaya tau. So orang kata arwah tu baik, alim, orang kata lah. So habis 2 kisah seram yang Kama cerita hari ni. Dan untuk next episode Kama akan cerita macam mana ayah Kama sendiri kena santau. Okay, dan santau tu bertahun-tahun. Akan cerita dekat next episode. So bagi siapa yang belum subscribe channel ni, boleh tekan butang subscribe kat bawah. And kalau korang ada kisah seram yang korang nak cerita, boleh je cerita dekat komen bawah ni. Okay, see you in my next video. Bye.